bersama dengan kami di Al-Mizan. Sebelum itu, tekanlah subscribe dan juga loceng untuk bersama di dalam YouTube channel Kembara Al-Mizan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bishrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat syurga semuanya? Pastinya malam ni kita sedang menambah amal dalam kehidupan kita yang disebutkan malam nisfu Sya'ban, ya. Dan kita akan bacakan surah Yasin, yang mana saya akan persilakan pada semua untuk menghadiahkan kepada Allahyarham, Allahyarhamah, ya, mak bapak kita, datuk nenek kita, dan seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah. Juga kita hadiahkan kepada ahli keluarga kita yang masih hidup, kerana ia merupakan satu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang pasti ia merupakan doa, dan dalam arti kata lain memberikan ruang dan peluang untuk kita agar membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi sebelum tu tuan-tuan, lebih baik kita tahu kenapa kita beramal di malam nisfu Sya'ban ni, supaya kita tidak terperangkap dengan fahaman yang salah, ya. Ada fahaman yang mengatakan ia adalah bid'ah dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ada sumber, tak ada ilmu, tak ada rujukan, nanti kita pun akan terperangkap. Itu dia, ya. Jadi macam mana tuan-tuan berkenaan dengan nisfu Sya'ban? Asal perkataan nisfu Sya'ban, ya, nisfu berterhasil daripada dua perkataan, nisbu satu, Sya'ban satu, tuan-tuan. Jadi nisfu tu maksudnya separuh, tuan-tuan, ni separuh ataupun sebahagian, separuh. Jadi kalau orang tanya Ahmad nisfu tu apa? Ahmad separuh. Itu dia, Ahmad nisfu, Ahmad separuh, tuan-tuan. Jadi dia tak cukup, dia separuh. Sya'ban adalah apa, tuan-tuan? Bulan ke-8 dalam bulan Islam. Itu dia. Senang untuk kita faham. Dan nisfu Sya'ban bermaksud separuh daripada bulan Sya'ban, iaitu pertengahan bulan Sya'ban, yang disebutkan 15 Sya'ban. Bila? Esok 15 Sya'ban. Jadi malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, yang disebutkan sebagai malam yang kalau kita beramal di dalamnya, Masya Allah, tuan-tuan, banyak. Apa dia nak tahu? Jom kita tengok sama-sama. Boleh tag, tuan-tuan, ajak kawan-kawan bersama-sama. Dan Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita, tim kita dalam Al-Mizan telah sharekan dalam grup, iaitulah link untuk kita sama-sama melihat. Sekarang ni dah berapa orang untuk bersama dengan kita, supaya kita dapat kongsikan. Tonton tag kawan-kawan, tonton share apa nama link ini pada kawan-kawan. Tuan-tuan, mudah-mudahan dapat pahala. Itu dia. Kita nak kongsikan pahala di sisi Allah. Pahala nanti bukan kita je dapat, tahu. Itu dia. Pahala ni nanti yang dapat siapa? Mak bapak kita, kan? Atuk nenek kita, yang menyebabkan kita berusaha untuk belajar, dan kita usahakan sedaya upaya semoga ia menjadi satu apa yang disebutkan bekalan. Orang sekarang cari bekal, tuan-tuan. Bekal untuk hidup. Kenapa, tuan? Makan. Ya, seperti yang kita dah laksanakan dan akan laksanakan lagi, itulah infak COVID-19 ataupun COVID-19 at Al-Mizan. Sedih, tuan-tuan. Betul lagi sahabat saya, Tuan Haji Maslan, Cik Salim Pawi, Cik Saiful, Cikgu Saifullah, dan juga Encik Azim menghantar makanan, melihat, ya Allah, rupa-rupanya mereka dalam kesusahan. Ada yang, tuan-tuan, dah berapa hari tak ada sumber nak beli makanan. Tak kesian ke? Ya, bagi orang yang makan gaji, orang yang makan pencen, tuan-tuan, no hal lah, kan? Itu dia. Tapi bagi mereka ni yang jual kuih, yang jual air, subhanallah, tuan-tuan. So, jangan kita lupa mereka. Ya, ingat, tuan-tuan, kita kena bantu mereka walau RM RM1. Hubungi kami untuk menyumbang, kami akan sampaikan pada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Nak beli pampers, nak beli susu anak dan sebagainya. Tuan-tuan, seterusnya. Banyak nama yang banyak menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan Sya'ban itu sendiri, dan dalam masa yang sama kita letakkan sebagai panduan supaya kita lebih rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan saya terus tuan membawa kepada kita kelebihan malam nisfu Sya'ban. Kelebihan malam nisfu Sya'ban ni ada dalam hadis baginda Nabi SAW. Yang mana Sayyidina Muaz bin Jabal. Tuan-tuan tahu kan siapa Muaz bin Jabal ni kan? Ya. Dan kemudiannya baginda Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, Yatli'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'il khalqihi illa li musyariki au musyahini au kama qala. Yang bermaksud Allah menilik kepada sekalian, kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampunkan seluruh makhluknya kecuali orang musyrik, yakni orang yang menyekutukan Allah, dan orang musyahin, iaitulah orang yang suka bermusuhan. Ya, mudah-mudahan bukan kita, dan kita usahakan sama-sama tuan-tuan. Banyak sebenarnya hadis daripada baginda Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan ataupun disebutkan tuan-tuan fadilat malam nisfu Sya'ban. Saya ambil tuan-tuan yang keduanya adalah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana aku pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW pada satu malam. Lalu aku keluar untuk mencarinya. Pada waktu itu baginda sedang berada di Baqi', tanah peguburan Baqi', dalam keadaan kepala mendongak ke langit. Lalu baginda bertanya, baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ya Aisyah, adakah kamu takut sekiranya Allah murka kepada kamu dan Rasulnya?" Ya, maka Aisyah menjawab, "Itulah yang aku tidak mahu, tetapi aku menyangka dikau pergi ke rumah isteri-isterimu yang lain." Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya, ya, ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni hamba-hambanya lebih ramai daripada bilangan bulu-bulu kambing Bani Kilab." Atau kama qala. Apa maksudnya tuan-tuan? Memang malam nisfu Sya'ban ni yang disebutkan tadi, kisah Sayyidah Aisyah mencari baginda, rupanya baginda berada di Baqi', tuan-tuan. Dan baginda sedang mendadah tangan berdoa menghadap ke langit. Dan baginda memberitahu pada Sayyidah Aisyah, malam ini, yakni malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni hamba-hambanya lebih ramai bilangannya daripada jumlah bilangan apa tuan-tuan? Bulu pada kambing Bani Kilab. Tuan-tuan, Bani Kilab ni kambingnya memang banyak bulu tuan-tuan. Baiklah, dalam perkara ini kita perlu jadikan sebagai panduan bahawa ia merupakan satu perkara yang jelas berkenaan dengan amalan kelebihan malam bulan Sya'ban. Dan dalam arti kata lain, kita nak buat apa tuan-tuan ya? Nak buat apa pada malam nisfu Sya'ban ni? Ada garis panduannya. Bermula daripada azan maghrib tadi tuan-tuan, yang mana diletakkan sebagai panduan supaya kita dapat jadikan amalan yang berterusan. Kita melakukan solat fardu maghrib, kemudian selepas maghrib tuan-tuan, kita lakukan sembahyang sunat. Mengenai menghususkan, bagaimana tuan menghususkan sembahyang sunat pada malam nisfu Sya'ban, ya? Mengenai menghususkan solat sunat pada malam nisfu Sya'ban, ulama berselisih pendapat tentangnya. Hujjah daripada tuan-tuan, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali adalah antara ulama yang menthabitkannya sesuai dengan kedudukan Imam Al-Ghazali sebagai seorang fuqaha yang besar dalam mazhab Syafi'i. Kemungkinan tuan-tuan yang beliau maksudkan sembahyang khas ini ialah sembahyang sunat mutlak yang boleh dilakukan pada bila-bila masa asalkan bukan pada waktu tahrim, ini waktu diharamkan, seperti selepas subuh, juga selepas asar, dan di waktu matahari betul-betul di atas kepala di tengah-tengah hari tuan-tuan. Termasuklah pada malam nisfu Sya'ban, ya. Dan kemudian yang kedua tuan-tuan, apa kita nak buat? Sembahyang sunat tasbih, ya. Malam ni tuan-tuan kita lakukan sembahyang sunat tasbih. Usahakanlah berkenaan dengan qiyamul lail pada malam ini dengan mengerjakan solat-solat sunat, terutamanya solat sunat tasbih adalah sangat digalakkan oleh syarak. Jadi tuan-tuan,
Malam ni kita nak berusaha untuk bangun malam, kemudian terus bersahur. Antara tuan-tuan bangun nanti terus semayang sunat wuduk, kemudian semayang sunat, apa tuan-tuan? Tahajud, tuan punya waktu, kemudian semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, dan kemudian semayang sunat tasbih. Ya, sebanyak 300 kali tasbih dibaca di dalam 4 rakaat. Jadi satu rakaat tu 7, tuan-tuan, 75 kali. Semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkannya malam ni, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, baca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang ni pun, tuan-tuan, kadang-kadang ada yang tuan, kata betul ke ni? Tuan, membaca surah Yasin sebanyak 3 kali di dalam malam nisfu Sya'ban ni. Dan dalam masa yang sama, bacaan yang tuan disebutkan supaya kita lebih jelas dengan ilmu. Amalan tradisi yang baik masih diamalkan oleh masyarakat kita pada malam nisfu Sya'ban, iaitulah membaca surah Yasin sebanyak 3 kali selepas mengerjakan sembahyang maghrib, juga boleh dibuat selepas sembahyang isyak. Bacaan yang pertama, tuan-tuan, dengan diniatkan panjang umur dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, niat tuan-tuan mendapat rezeki, bertambahnya rezeki yang halal lagi berkat. Ya? Dan kemudian tuan, kita dapat keberkatan sebagai bekalan untuk ibadah. Dan yang ketiga, niat ditetapkan iman, dikurniakan husnul khatimah, iaitulah kematian yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita idam-idamkan, tuan-tuan, ya. Supaya apa? Supaya kitalah di antara mereka yang dapat husnul khatimah. Cara sebegini, tuan, disebut dalam kitab-kitab karangan ulama yang muktabar. Ia adalah amalan yang baik, sangat-sangat baik. Hakikatnya, tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya. Ada, tuan-tuan. Orang kata, mana boleh baca Yasin? 3 kali malam nisfu Sya'ban. Mana dalilnya? Mana dalil yang mengharamkannya? Baca, tuan-tuan. Ayat Quran itu kan bagus. Kemudian apatah lagi kita baca Yasin. Dan kita niatkan, tuan-tuan, untuk permintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran, tuan-tuan, untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat, syifa, tuan-tuan, daripada apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya dilakukan, tuan-tuan, perkara ini. Malah terlalu banyak hadis yang menerangkan pahala membaca ayat Al-Quran. Dan surah Yasin mempunyai fadilat yang tersendiri. Seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis. Antaranya, tuan, dikatakan Yasin itu hati bagi Al-Quran. Bila sebut Yasin hati bagi Al-Quran, tuan-tuan, kita pun tahu ramai kan di kalangan mak bapak kita, datuk nenek kita mengamalkan bacaan Yasin selepas fardu subuh. Bagus, tuan-tuan, amalkanlah dalam kehidupan kita. Dan kaedah yang menyebutkan menghususkan tempat dan waktu untuk melakukan amalan soleh, ya, secara berterusan, ini istiqamah, adalah termasuk dalam perkara yang dibolehkan oleh syarak selama mana seseorang itu yang disebutkan melakukan amalan tersebut tidak berijtihad bahawa dan tidak beriktikad bahawa amalan atau perkara itu adalah wajib di sisi syarak yang membolehkan hukum berdosa sekiranya meninggalkannya. Tuan-tuan, tambahan lagi, menghususkan melakukan sesuatu secara berterusan bukanlah perbuatan yang salah atau menyalahi syarak. Dan ia pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Apa sabda baginda, tuan-tuan? Dan disebutkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kana nabiyyu ya'ti masjid Quba kulla sabtin masyian wa rakiban atau kama qala. Adalah baginda Nabi SAW secara berterusan istiqamah datang ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, sama ada dengan berjalan ataupun menaiki tunggangan. Atas hadis tadi, tuan-tuan, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya, tuan, iaitu kitab Fath, tuan, di dalam hadis ini, walaupun berbeza jalan riwayatnya, ia menunjukkan kepada hukum harus menghususkan sebahagian hari-hari untuk melakukan sebahagian amalan-amalan soleh
serta melakukannya secara berterusan. Contoh ni lah, malam nisfu Syaban. Kita dah khususkan tuan-tuan, malam ni kita nak baca Yasin. Kemudian Yasin pula kita baca 3 kali. Pertama tuan-tuan, minta pada Allah agar diberikan apa tuan-tuan? Tak lain tak bukan, iaitulah supaya apa tuan-tuan? Ditambahkan rezeki dengan rezeki yang halal lagi berkat. Kemudian tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, dipanjangkan umur dengan umur yang berkat, umur yang banyak kebaikan. Dan yang kedua tuan-tuan, tadi mendapat rezeki, ditambahkan dengan rezeki yang halal lagi berkat. Dan yang ketiga tuan-tuan, iaitulah ditetapkan imannya. Dan kemudiannya ditetapkan iman kita hinggalah akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, itulah mati yang baik tuan-tuan. Dalam hal ini tuan-tuan, kita perlu jadikan sebagai panduan. Dan kenapa perlu berniat? Tuan-tuan, niat sebelum baca Yasin bertujuan supaya lebih tawajuh, lebih benar-benar menumpukan hati kepada hajat ketika membacanya. Ya, tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya. Maksudnya, nanti tuan-tuan, kita akan baca Yasin. Tuan-tuan akan baca Yasin nanti tuan-tuan kan. Yasin pertama, iaitulah tuan-tuan kita niatkan, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku mohon padamu, Ya Allah. Ya, mohon apa tuan-tuan? Dikurniakan kepada kita apa? Mohon yang pertama kan. Ya, Ya Allah, aku mohon padamu, Ya Allah, agar dipanjangkan, diberikan kesihatan dan keafiatan, serta dihindarkan daripada COVID-19, dipanjangkan umur kami dengan umur yang berkat, ditambahkan rezeki kami, umur dengan umur yang berkat dalam kebaikan tuan-tuan. Kemudian terus baca Yasin. Dah habis tuan-tuan Yasin, sampailah ya, apa tuan-tuan, habis bacaan Yasin, Sadaqallahul Azim, berhenti kejap, tarik nafas tuan-tuan kan, baca Yasin untuk kali yang kedua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, aku mohon padamu, Ya Allah, agar ditambahkan kepadaku dan ahli keluargaku rezeki yang halal lagi berkat, ya, sebagai bekalan untuk aku beribadah dan bertakwa kepadamu, Ya Allah. Tambahkanlah kekayaan kepada kami, Ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya seperti apa tuan-tuan? Seperti sahabat-sahabat baginda yang kaya raya. Antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf tuan-tuan. Minta pada Allah, jadikanlah kami orang yang kaya dan berjaya tuan-tuan. Minta pada Allah. Itu Yasin. Bacalah Yasin. Kemudian sampailah wa ilaihi turja'un kan. Ayat 83 dalam surah Yasin. Kemudian tuan-tuan, Yasin yang ketiga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, aku akan baca Yasin, Ya Allah, dengan aku niatkan, aku mohon padamu, Ya Allah, agar ditetapkan, ditambahkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu, Ya Allah. Ya, mohon pada Allah, dan kemudiannya kau akhirilah hidupku. Akhirilah hidupku ini, Ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Pengakhiran hidup yang baik, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, matikanlah aku dalam keadaan yang baik, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Baca surah Yasin tuan. Cara begini tuan-tuan boleh dilakukan. Ini sebenarnya dan tidak ada masalah. Dan ganjaran pahala bacaan yang banyak kan. Surah Yasin sebanyak 3 kali adalah lebih baik kerana lebih banyak ayat yang dibaca, maka lebih banyak pula ganjaran yang diterima. Bukanlah satu huruf yang dibaca akan diberi ganjaran 10 pahala. Mengikut dalam riwayat, bukan dikatakan tuan-tuan, menurut riwayat hadis, subhanallah, berapa banyaklah tuan-tuan, berapa banyakkah huruf yang dibaca jika dikhatamkan sekali surah Yasin. Tuan-tuan, satu surah Yasin, Aisyah, ada berapa ayatnya? 83 ayat. Tuan-tuan, 83 ayat. Tuan-tuan, 83 ayat tu berapa huruf? Kira lah, tak ada kerja nak kira tuan-tuan. Sebab kita beramal kerana Allah. Tak perlu kita kira tuan-tuan. Tapi yang kita pasti Allah janjikan satu huruf tuan-tuan diberi ganjaran 10 pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi baca je lah. Jangan orang kata benda ni baca Yasin 3 kali tuan-tuan, hiraukan, ya, abaikan. Itu dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia tak sempat baca agaknya tuan-tuan. So, kita usahakan tuan-tuan, bagaimana pula jika kita khatamkan sebanyak 3 kali. Membaca surah Yasin hanya sekali tuan-tuan pun tak ada masalah. Walau bagaimanapun jika tak mampu baca sekali je lah. Kenapa tuan-tuan dalam kaedah fiqh dikatakan apa? Ma la yudraku kullu wa la yudraku kullu. Kalau tak dapat buat semua,
Jangan tinggalkan semua. Jadi nanti kalau tuan-tuan tak boleh baca banyak, tuan-tuan baca sikit je, baca sekali je tuan-tuan. Tapi kita cuba usahakan baca 3 kali. Tuan-tuan ya. Tapi masa baca Yasin saya tak live lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Ingatkan tadi. Kemudian tuan, kita berwasul tuan-tuan dengan amal yang soleh. Di samping tuan-tuan kita baca surah Yasin ya. Sebelum kita berdoa juga adalah termasuk dalam bab bertawassul dengan amalan soleh sebelum berdoa, dan ittifaq sepakatnya para ulama membolehkan bertawassul dengan amal yang soleh tanpa ada seorang pun yang membatahnya ya. Jadi boleh tuan-tuan. Ia amalah tuan-tuan samalah dengan apa? Dengan riwayat yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua apa tuan-tuan? Tidak dapat keluar kerana pintu gua tertutup dengan batu yang besar. Satu, tuan-tuan, lalu salah seorang daripada mereka bertawassul dan membuat kebaikan. Bertawassul tuan dengan perbuatannya yang baik terhadap siapa? Terhadap orang, tuan-tuan, terhadap siapa tuan-tuan? Perbuatannya menjauhi perbuatan yang buruk. Dan orang ketiga bertawassul tuan-tuan dengan apa? Perbuatan amanahnya, dengan menjaga harta orang lain dan menunaikannya dengan sempurna. Lalu Allah Ta'ala mengakhiri ya, tuan-tuan, dengan dikabulkan doa mereka dengan cara bertawassul dengan amalannya yang baik. Lalu mereka keluar daripada gua dengan selamat. Cara bertawassul dengan amal yang soleh macam ni tuan-tuan. Ya, dijelaskan tuan-tuan dengan terperinci oleh banyak perkara tuan-tuan boleh kita dapatkan di sini. Iaitulah supaya kita tuan-tuan, contohnya kita kata apa? Allah, ya Allah, aku membaca surah Yasin dengan niat meminta kebaikan dunia dan akhirat. Atau membaca Al-Quran seluruhnya hingga khatam. Semua perkara itu tidak diharamkan, juga tidak dilarang. Kan? Baca Yasin malam ni tuan-tuan. So, dalam masa yang sama, saya ucapkan tahniah ramai di kalangan sahabat syurga Al-Mizan. Ya, semalam sebenarnya, paling akhir pagi tadi. Tapi kalau yang belum boleh teruskan. Itulah 11 hari kita baca Al-Quran dan kita khatam ya 30 juzuk. Tahniah, syabas tuan-tuan. Di samping kita banyak waktu lapang tuan-tuan ya. Kemudian dalam bagaimana tuan, amalan tradisi yang baik tidak bertentangan di atas batas syarak, sebaiknya dikekalkan. Amalan baca Yasin 3 kali tuan memang ya, kita lihat tuan tradisi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang warak kan tuan, kemudian diistiqomahkan di kalangan siapa? Datuk nenek moyang kita, yang mereka ni bukan cancalang. Nenek moyang kita tuan, ada yang nenek moyangnya dulu tuan daripada sahabat-sahabat, jiran-jiran kepada wali-wali songo di Indon sana tuan. Indonesia, tuan ramai ni. Tengok dalam ni tuan. Yang beberapa orang ni, tuan, yang mana tuan-tuan keturunannya adalah keturunan Indon, tuan ni, daripada Jakarta, tuan, daripada Yogyakarta, daripada mana tuan, Demak, Semarang dan sebagainya tuan. Tu yang ada parit lapis Semarang tuan-tuan nanti dia. Kemudian dinyatakan bahawa sesungguhnya tuan amalan tu boleh diteruskan, tak ada masalah, dan ia merupakan amalan yang dibolehkan dalam Islam. Dalam bagian tuan sebenarnya nak diajak sama-sama supaya kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya kita sentiasa beramal dengan ilmu. Tahniah dan syabas. Dan dalam masa yang sama, di malam nisfu Sya'ban ni tuan, amalan malam nisfu Sya'ban, dan pada siangnya pula tuan, pada malam dan juga malam siangnya. Malam ni tuan, apa kita nak buat? Kita bangun malam. Saya dah sebutkan tadi kan, ia adalah daripada hadis baginda Nabi SAW. Ya. Kemudian tuan dah hidupkan malam tuan ni dengan baca Yasin ni, dan kita niat tuan-tuan, tadi dah disebutkan supaya kita dapat amalkan berterusan. Kemudian rangkaian doa tuan-tuan, apa doa dia? Dia doa ni tuan, saya akan bacakan sama-sama. Doa ni adalah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma idza atla'tu lailatun nisfi min Sya'ban ala khalqi fa'ud alaina bimannika wa'itqika wa qaddir lana min fadlika wasi'a rizqik waj'alna mimman yaqumu laka fiha bi ba'di haqqi. Allahumma
man qadaita fiha biwafatihi faqdi ma'a wa dhalika lahu rahmata wa man qadaita tula hayatihi faj'al lahu ma'a dhalika ni'mata wa ballighna ma la tablughul amalu ilai ya khaira man waqafti aqdam baina yadayhi ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Dikaulah yang telah mendatangkan malam nisfu Sya'ban kepada makhlukmu, maka curahkanlah kepada kami kurniaan dan pembebasanmu daripada api neraka, dan pilihkanlah kami sebagai orang yang mendapatkan kurniaanmu, kelimpahan rezekimu, serta jadikanlah kami sebagai orang yang melaksanakan di antara hakmu. Ya Allah, sesiapa yang engkau tetapkan untuk meninggal dunia pada malam nisfu Sya'ban, maka tetapkanlah bersamanya kasih sayangmu. Dan sesiapa pun yang engkau tetapkan pada malam nisfu Sya'ban ini panjang umur, maka tetapkanlah bersamanya curahan nikmatmu, serta sampaikan kami kepada sesuatu yang tidak dapat diraih oleh cita-cita dan keinginan. Ya Allah, Tuhan sebaik-baik pemberi, orang yang memohon. Ya Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta, hanya kerana kasih sayang-Mu, doa dan harapan terpenuhi. Ya Allah, Tuhan sebaik-baik pemberi rahmat, semoga Allah sentiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan seluruh para sahabatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan, itu adalah doa yang dipetik daripada tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ada lagi tuan doa-doa yang lain seperti daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka tuan-tuan bolehlah kita bacakan doanya tuan-tuan, dan diletakkan sebagai panduan sebagai usaha kita tuan. Ada juga doa yang boleh kita jadikan sebagai ilmu untuk kita tuan-tuan. Itulah doa yang dibaca sebanyak 10 kali, ya tuan-tuan. 10 kali, usahakanlah sedaya upaya kita. Yang berbunyi tuan, saya bawa contoh sekali, tuan-tuan cuba baca. Ilahi judika dallani alaika wa ihsanuka qarrabani ilaika ashku ilaika ma la yakhfa alaika wa as'aluka ma la ya'suru alaika idh ilmuka bihali yakfi an su'ali ya mufarrija karbi al-makrubin farrij anni ma ana fihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaihi ya dzal jalali wal ikram innaka antal a'azzul akram. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan bolehlah cuba dibaca nanti 10 kali. Ulang tuan-tuan apa yang saya rakamkan ini sepatah demi sepatah. Semoga diberkati Allah. Tuan-tuan, permohonlah pada Allah segala hajat di dunia, dan juga tuan apatah lagi hajat di akhirat.
tempat yang kekal abadi, kita nak dapatkan syurga, kita nak dapatkan tempat yang terbaik, tuan. Kemudian amalan yang kedua, tuan, doa mohon keampunan, ya. Rabbighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuan, itu yang biasa kita baca kan. Doa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku dan rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya merahmatiku di waktu kecil. Tuan kan? Yang ketiga, memohon keampunan untuk diri sendiri. Tuan ni. Apa dia mohon keampunan untuk diri sendiri ni? Ramai yang bertanya. Macam mana cara kita mohon ampun untuk diri sendiri, tuan? Apa dia? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan, istighfar. Berapa kali nak baca? 70 kali. Kalau dapat 100 kali. Itu namanya mohon ampun untuk diri sendiri. Aku mohon keampunan kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Confirm lah kan, kita minta ampun pada Allah untuk diri kita sendiri. Usahakan, tuan-tuan, istighfar, ya. Dan kemudian, tuan, bacalah mana-mana zikir, tasbih dan selawat sebagai usaha kita. Kemudian kita baca tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian, tuan, dan kita bacalah, tuan-tuan, dalam masa yang sama sebagai panduan untuk kita di malam nisfu Syaban ni. Dan kita banyakkan selawat ke atas baginda. Usahakan sedaya upaya, tuan-tuan. Paling kurang, tuan, kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi sekarang ni, tuan-tuan, zaman orang sakit, kena virus dan sebagainya, tuan, kita baca selawat tip. Allahumma salli wa sallim ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Itu selawat tip, tuan-tuan. Tapi ada yang confuse. Wa afiatil abdan ke ajsam, tuan-tuan ni? Boleh dua-dua. Maksudnya badan juga. Ajsam tu jisim, tuan-tuan ni. Tubuh badan. Ni kan kita belajar darjah 1 sekolah agama, tuan-tuan. Jismun, tuan-tuan ni. Al-jismun, tuan-tuan, maksudnya jismun, tubuh badan. Yang paling kita tak lupa, tuan-tuan, jum-jumantun, tengkorak engkau, tuan-tuan. Kemudian, dikatakan, tuan-tuan, dalam masa yang sama, hal ini sebagai panduan, bacalah tasbih ini, tuan-tuan, 100 kali. Apa dia? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan baca tasbih, tuan, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Kan? Ni, tuan, baca ni kalau boleh, baca 100 kali. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Yakinlah. Usahakanlah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Tuan kan? Bacalah juga tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tuan. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa? Kalau dapat 100 kali lah, tuan-tuan kan? Kalau dapat, tak dapat, sekali pun okey, tuan-tuan. Penat sangat agaknya, tuan-tuan. Tadi pagi pergi, tuan-tuan, pergi mana? Menoreh. Tak ada orang menoreh sekarang, tuan-tuan. Kemudian hidupkan malam ini dengan baca Al-Quran. Sebab tu, tuan-tuan, bagi Al-Mizan, kita akan open table, tuan-tuan. Kita akan war-warkan peluang untuk kita baca Al-Quran seorang 1 juzuk. Ya? Untuk 1 hari esok. Sebab esok kita puasa kan, tuan-tuan kan? Malam ni dah boleh standby lah, dah boleh keluarkan apa, tuan-tuan? Keluarkan ikan merah yang kita beli tadi kan, keluarkan sotong, tuan-tuan kan, nak buat apa? Sahur, tuan-tuan tadi. Dan kemudian, tuan, baik juga, tuan, diamalkan, iaitulah ayat yang kita petik daripada apa, tuan-tuan? Daripada Surah Dukhan. Bagus, tuan-tuan, ya? Berdasarkan, tuan, penyakit yang menimpa seluruh manusia dalam dunia ini, tuan-tuan, iaitulah kita bacakan dengan surah Dukhan. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Sehinggalah, tuan-tuan, ayat yang ke-8. Ya? Bagus, tuan-tuan, kalau dapat dibacakan dengan bacaan yang disebut, tuan-tuan, iaitulah 10 kali kalau dapat, tuan-tuan. Tapi kalau tak dapat, tuan-tuan, baca sekali pun okey. Ya? Itulah usaha kita sebagai mendapatkan rahmat daripada Allah di malam nisfu Syaban, tuan. Dan
Kalau dapat 30 kali tuan lagi bagus. Surah Dukhan ayat 1 hingga ayat 8. Kemudian mendirikan sembahyang-sembahyang sunat. Saya dah sebutkan tuan-tuan daripada sembahyang sunat uduk, bangun malam kan, dah ambil uduk semua kan, dah bersihkan badan, ya. Kemudian dah ambil uduk, dah mulakan sembahyang dengan sembahyang sunat uduk. Kemudian sembahyang sunat taubat. Kemudian sembahyang sunat hajat dan kemudian sembahyang sunat tasbih tuan-tuan. Mohon betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan pada ketika sujud tuan-tuan ni, ya. Ada muzik tuan-tuan ni, sujud dalam solat malam, ya. Terutamanya solat tahajud semasa qiyamul lail, juga pada malam lain di bulan Syaban. Usahakanlah sedaya upaya kita. Dan amalan pada nisfu Syaban tuan-tuan ni, iaitu pada hari 15 Syaban. Apa kita nak buat? Esok tuan-tuan kita puasa, ya. Pulaknya tuan-tuan takdirnya masuk pada hari Khamis esok. Jadi tak janggal lah pada orang yang amalkan puasa Isnin Khamis, ya. Aisyah, Hanan, Izzat Zulaikha, baik tuan-tuan, Fatimah Syarha, Infah Maisarah boleh tuan-tuan. Kemudian diusahakan tuan-tuan puasa, sebenarnya puasa daripada 15 Syaban tuan-tuan kan, ada dalam hadis baginda Nabi SAW. Ini pun tuan-tuan, ramai orang kita sekarang alert. Puasa ni ada apa nama warid ke? Ini amalan sunnah Nabi ke? Adakah ni dicipta-ciptakan ataupun bid'ah? Tuan-tuan kan? Ada hadis dia. Untuk memuaskan hati saya dan kita semua, kita baca hadis tuan-tuan, apa dia? Ya, boleh tahan. Ya. Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban qumu lailaha wasumu yaumaha atau kama qala. Hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, bangunkanlah malamnya dan berpuasalah pada harinya, yakni siang ataupun esoknya. Ya tuan, beramallah mengikut kemampuan masing-masing. Jika tak berupaya mengamalkannya, maka ikutlah panduan kaedah usul. Tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua tuan-tuan. Usahakan sedaya upaya kita sebagai mereka yang faham bergaris pandukan amalan ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita dapat amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Dan selepas ini tuan-tuan, baca Yasin. Tuan-tuan tinggal baca Yasin je. Baca Yasin sebanyak 3 kali. Ingat, ya, niat yang pertama agar dikurniakan apa tuan-tuan? Kesihatan dan keafiatan, ya, tubuh badan kita kan. Kemudian tuan, niat kedua tuan, ditambahkan rezeki dengan rezeki yang halal lagi berkat. Dan kemudian ketiga tuan-tuan, ditambahkan lagi, ditetapkan iman kita dan diambil nyawa kita dalam keadaan yang baik. Semoga diberkati Allah tuan-tuan. Dah sampai ke penghujungnya. Selepas ni kita akan sama-sama untuk apa tuan-tuan? Baca Yasin di lokasi masing-masing. Kita baca Yasin beramai-ramai dengan keluarga. Kumpul ahli keluarga kita sekarang tuan-tuan, baca Yasin, usahakan sedaya upaya kita. Dan akhirnya setakat tu tuan-tuan, dalam pertemuan kita, selamat menyambut nisfu Sya'ban. Nisfu bermaksud separuh. Tuan-tuan, kalau ada yang tuan-tuan tadi ada yang WhatsApp nisfu Ahmad nisfu, tuan-tuan, ya betul, memang betul. Ahmad nisfu maksudnya Ahmad separuh tuan-tuan. Ada dia. Jadi tuan-tuan, di sini ceritanya nisfu Sya'ban, separuh daripada bulan Sya'ban, iaitulah malam ke-15, iaitulah dari bulan Sya'ban. Usahakan sedaya upaya, amalkan sedaya upaya yang terbaik dalam hidup kita. Setakat ini tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salam sahabat syurga, salam kasih sayang, salam memohon pada Allah agar dihindarkan daripada segala penyakit, terutama COVID-19 ataupun bahasa orang putih dia COVID-19, biru mata tuan-tuan. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita doa semoga ya PKP ini berjalan dalam keadaan yang baik, dan kita doa semoga tuan-tuan kan tidak ada pertemuan yang ramai, tidak ada tuan-tuan ya pengajian-pengajian selagi mana ada virus, tidak ada tuan-tuan pekerjaan-pekerjaan selagi mana ada lagi virus yang menakutkan, iaitulah membahayakan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam daripada Al-Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.